Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah tajuk perkongsian kita pada kali ini adalah berkaitan dengan adabul ta'allum, iaitu adab menuntut ilmu ataupun adab belajar. Okey. Yang pertama kita akan membincangkan berkaitan dengan ma mafhum al-murabbi wa ma makanatu wazifatil murabbi fil Islam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan murabbi? Apakah yang dimaksudkan dengan guru? Guru adalah man alima wa amila wa 'allama fa huwa allazi yud'a aziman fi malakutis samawat. Iaitu guru adalah orang yang tahu dan beramal dan mengajarkannya kepada orang lain, dan dia adalah orang yang hebat. Makanatu wazifatil murabbi, kedudukan seorang guru di dalam Islam ialah wazifatul murabbi minal asyrafi wazaifi wa aglaha, iaitu tugas seorang pendidik adalah sangat hebat dan sangat mulia. Okey, itu kedudukan seorang guru. Tugas sebagai seorang pendidik ni sangat hebat dan sangat mulia di sisi Islam. Okey, kemudian kita tengok uzkur dalilun naqli ala adabil muta'allim nahwu al-murabbi. Nahwu al-murabbi. Okey, adab dalil nakli berkaitan dengan adab seorang pelajar dengan guru. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, qala lahu Musa al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Iaitu Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutmu? Okey, Nabi Musa berkata dalam ayat ni, dia kata, bolehkah aku mengikutmu agar engkau mengajarkan kepada aku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku. Okey, dalam ayat ni Nabi Musa minta izin dengan Nabi Khidir untuk ikut Nabi Khidir, supaya untuk boleh berada di samping Nabi Khidir ataupun mengikut sahaja ke mana Nabi Khidir pergi, agar dia dapat mempelajari sesuatu ilmu baru yang Allah turunkan ataupun yang Allah berikan kepada Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Apa yang kita boleh nampak dekat sini, seorang pelajar perlu untuk meminta izin untuk mencari ilmu dengan seorang guru. Maksudnya perlu untuk kita meminta izin dan menghormati seorang guru itu. Okey, kemudian kita tengok dalil nakli ala ahammiyatul ilmi. Okey, dalil tentang kepentingan menuntut ilmu. Okey, dalam surah Al-Mujadalah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan berilmu, dan Allah sangat mendalam pengetahuannya. Daripada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Iaitu sabda Rasulullah, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali. Okey, lepas tu kita tengok makanatul murabbi wal muta'allim fil Islam. Kedudukan seorang guru di dalam Islam. Kedudukan seorang guru dan seorang murid di dalam Islam. Yang pertama, al-amilu al-asasiyyu fi najahil amaliyah at-tarbawiyah wat ta'limiyah, iaitu
seorang guru itu adalah asas kepada kejayaan seorang pelajar. Mana mungkin seorang pelajar itu akan berjaya tanpa tunjuk ajar seorang guru. Okey, yang yahmilu al-mas'uliyah fi dakwah. Okey, tanggungjawab besar dalam bidang dakwah. Kedudukan seorang guru ni adalah bertanggungjawab besar dalam bidang dakwah. Secara tak langsung, aspek dakwah dalam pembelajaran itu ada dalam diri seorang guru. Okey, Jim, al-Islam yura'i wa yukrimu al-muta'allima ta'allamal ilma minal murabbi. Okey, Islam memuliakan orang yang belajar ataupun penuntut ilmu yang belajar daripada seorang guru, ataupun Islam memuliakan seseorang itu belajar dengan cara menuntut ilmu dengan guru. Kalau dia menuntut ilmu selain daripada guru, risaunya benda lain yang dapat, ilmu tak dapat. Okey, kemudian kita tengok mal ajru ala man salaka tariqan fi talabil ilmi. Apakah ganjaran kepada orang yang menuntut ilmu? Bi wa'dil ajri was sawabil azimah minallahi subhanahu wa ta'ala, dan orang yang menuntut ilmu tu akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, next. Adabil muta'allim ala nafsihi fi talabul ilmi. Adab seorang pelajar kepada dirinya, ke atas dirinya dalam menuntut ilmu. Okay, seorang pelajar tu haruslah beradab dengan adab-adab ini sekiranya ataupun semasa dia sedang menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlasun niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu haruslah ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Yang kedua, at-tahalli bimahasinil akhlaq, bersifat dengan sopan santun ataupun dengan sifat yang baik. Yang ketiga, al-aklu bil qadril yasir min halal. Okay, makan dalam kadar yang sedikit dan dari sumber yang halal. Kenapa orang menuntut ilmu tak boleh makan banyak? Risaunya takut makan je mengantuk masa nak menuntut ilmu. Okey, lebih kuranglah. Yang keempat, ayaksaru minal muzaqarah wal mutala'ah, memperbanyakkan ulang kaji dan menalaah pelajaran. Yang kelima, al-hirsu ala kitabati kulli ma yasma'uhu, mencatat isi-isi penting setiap apa yang didengari daripada mulut guru. Yang keenam, ayakhudhu nafsahu bil wara', cuba untuk menjadikan seorang diri ataupun diri seorang pelajar itu bersifat dengan sifat wara', iaitu penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tanzihun nafsi anil ma'asi, iaitu menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Dan yang ke-8, ayyubadira ila tahsil, iaitu mempercepatkan tugasan. Jangan menunda-nunda melakukan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Okey. Kemudian yang terakhir, adabil muta'allim ma'a asdiqaihi fi talabul ilmi. Adab seorang penuntut ilmu ataupun adab seorang pelajar bersama kawan-kawan dia atau bersama rakan-rakannya dalam menuntut ilmu. Okey, yang pertama, muzakarah bil jamaah, iaitu lakukanlah perbincangan dalam kumpulan. Yang kedua, adamu kitmanil ilmi, jangan merahsiakan ilmu ataupun jangan kita bersifat dengan sifat kedekut ilmu. Kita tahu seorang je, tak nak share dengan kawan-kawan, tak nak kongsi dengan kawan-kawan. Biarlah dia bodoh, asalkan aku tahu benda ni. Tak boleh macam tu. Tasji'un ala, yang ketiga, tasji'un alal hirsi fi talabul ilmi, iaitu saling memberi semangat dalam menuntut ilmu. Tengok kawan down, kita nasihatkan dia. Nanti satu hari kawan pula tengok kita down, dia akan nasihatkan kita supaya kita sama-sama berjaya.
Okey, yang keempat, ikhtiyarus sahibus salih. Carilah kawan-kawan yang baik semasa menuntut ilmu. Dan yang terakhir, at-takaful lil asdiqail fuqara, iaitu saling membantu ataupun bantulah kawan-kawan yang kurang berkemampuan. Okey. Itulah tadi antara perkara yang kita boleh sharing melalui subjek akhlak, pelajaran usuluddin, subjek usuluddin, pelajaran akhlak bagi tingkatan 2, iaitu tajuknya adalah adabut ta'allum, iaitu adab menuntut ilmu ataupun adab belajar. Semoga dapat membantu anak-anak pelajar dan pada sesiapalah yang menonton video ni, semoga memberi manfaat kepada saya sendiri dan anda semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi